Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Arif Muhammad Fauzi. Nombor saya ialah 13 DKA 19F1176. Akan menerangkan bisnes plan kami dengan produk kami iaitu Saleh. Saya akan menerangkan tentang dirasakan eksekutif. Saleh ini merupakan perniagaan perkongsian yang didaftarkan pada bulan Ogos 2020 dan dijalankan di Ulu Tiram, Johor. Kuku Saleh ini merupakan makanan ringan dan sesuai untuk golongan muda yang ini menghilangkan rasa bosan ketika melakukan kerja rumah, belajar dan pada bila-bila masa yang terluang. Objektif Kuku Saleh ini adalah untuk membantu kepada sesiapa yang tidak mempunyai kerja dan ingin berniat untuk melakukan pekerjaan sampingan dengan cara menjual Kuku Saleh ini. Dengan bantuan agensi teknologi, syarikat ini akan menjadi syarikat pengeluar makanan ringan yang terkenal di Malaysia. Di samping itu, kami ingin juga meluaskan iklan Kuku Saleh ini di dalam televisyen, radio dan juga media sosial. Kami akan menyasarkan jualan ini kepada golongan muda seperti pelajar, dan kami juga akan mengambil tebahan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang pengenalan perniagaan. Nama perniagaan Kuku Saleh ini telah dipersetujui oleh rakan kursi yang lain, dan juga kami telah menjalankan perniagaan ini secara atas talian dan juga menyediakan perkhidmatan cash on delivery, iaitu COD. Produk makanan ringan ini mempunyai biskut dan juga coklat cair yang mempunyai bekas atau balang. Kuki Saleh ini sangat sesuai dimakan oleh berbagai peringkat umur. Produk ini telah diproses, dibuat dan dibungkus daripada kilang. Tujuan kami sebagai rakan perkongsian telah memilih produk Kuki Saleh ini adalah kerana produk ini boleh dimakan oleh setiap peringkat umur dan mempunyai harga yang sangat berbaloi. Kuki Saleh ini mempunyai dua saiz, iaitu saiz kecil dan saiz besar. Dan setiap saiz kecil dan saiz besar itu mempunyai Kuki Saleh yang biasa dan juga Kuki Saleh yang diletakkan topping. Kuki Saleh ini mempunyai dua jenis topping, iaitu Oreo dan Milo. Sasaran kami adalah kami berharap perniagaan ini dapat berkembang secara baik dan selari dengan penambahbaikan kualiti kepada produk ini. Seterusnya, saya ingin menerangkan tujuan pelan perniagaan kami. Tujuan ini disediakan untuk memberi penerangan yang menyeluruh tentang perniagaan yang akan diceburi. Di samping itu, rancangan perniagaan ini juga untuk membentangkan perancangan perniagaan yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, pembekal, perkhidmatan dan kewangan perniagaan. Kami telah mengeluarkan modal sebanyak RM495 untuk memulakan perniagaan ini. Selain itu, tujuan yang lain adalah melihat daya maju perniagaan yang dirancang dan merupakan garis panduan dalam memastikan pengurusan perniagaan dapat dilaksanakan dengan lancar, menagihkan semua-semua perniagaan dengan cekap dan dapat meniadakan masalah-masalah yang mungkin timbul apabila perniagaan dilaksanakan. Seterusnya, ini merupakan latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami ialah Kuku Saleh, dan latar belakang ini disediakan untuk memudahkan lagi pelanggan untuk mengetahui informasi tentang perniagaan kami dengan lebih lanjut. Ini juga merupakan latar belakang pemilik yang menerangkan biodata pengurus kami dan rakan-rakan kongsi yang lain. Itu saja daripada saya. Slide seterusnya akan diterangkan oleh rakan kongsi saya yang lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Iskandar bin Baharudin dan nombor bitrate saya ialah 13 DKA 19F 1146. Okey, kemudian saya nak menceritakan tentang latar belakang pemilik. Latar belakang pemilik cookies
terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Arif Iskandar, Muhammad Fadlul Arif, Muhammad Wan Muhammad Ramin dan Alif Iskandar. Kemudian saya nak berceritakan tentang rancangan pengurusan. Struktur organisasi Cookies Island ni dia diketuai oleh pemilik, and then bawah pemilik tu dia ada bahagian pemasaran dan kualiti, bahagian kewangan dan pentadbiran, dan bahagian perkhidmatan dan teknikal. Kemudian fungsi dan tanggungjawab ni, Cookies memberikan fungsi dan tanggungjawab dan untuk menampakkan pengurusan perniagaan menjadi lebih teratur. Bermaksud setiap peranan, setiap pengurusan dia ada tanggungjawab tersendiri. Contoh macam pemilik perniagaan ni dia bertanggungjawab untuk menguruskan semua organisasi, kerja titik pandangan, termasuk meletakkan jadual, membuat dan menormalkan jadual kerja dan cuti. So dia mematuhi keperluan perundangan untuk berfungsi kedai. So spesifik kegiatannya, and then dia kena menyediakan pekerja dengan segala yang mereka perlukan untuk menerangkan deskripsi pekerjaan. Kemudian pengurus pemasaran dan kualiti ni dia lebih kepada mengenal pasti pasaran sasaran. Lepas tu dia kaji balik keperluan dan kehendak pelanggan. Lepas tu dia merangka melaksanakan plan strategi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mengurus aktiviti bagi mempromosikan produk, dan perancangan acara dan memantau perkembangan aktiviti promosi. Kemudian untuk pengurusan kewangan dan pentadbiran pula, dia lebih kepada kewangan untuk syarikat. Dia kena pastikan sasaran dan objektif yang telah ditetapkan oleh syarikat ni dapat capai secara keseluruhannya, and then dia kena uruskan wang, dan dia kena bertanggungjawab membuat perancangan dan ramalan kewangan yang mana ia bertujuan untuk memastikan syarikat mempunyai bekalan dana yang mencukupi untuk masa hadapan. And then seterusnya, pengurus perkhidmatan dan teknikal ni dia seorang yang mengurus perkhidmatan adalah pakar syarikat yang mewakili perkhidmatan. Di suatu pihak, ia membantu pelanggan menyerahi keperluannya. Sebaliknya, ia melaksanakan tanggungjawab dan pengaruh orang lain yang terlibat dalam proses penyediaan perkhidmatan dan melakukan pengendalian mutu kerja, iaitu adalah kedudukan sebagai tugas. Dan pengurusan pembelanjaan, dari segi pengurusan pembelanjaan, akan memastikan kadar dan bilangan bahan yang perlu digunakan dengan kualiti yang akan dikeluarkan syarikat dalam sebulan. Ini contohnya, tepung gandum yang bahan-bahan untuk membuat cookies. And then ni strategi pemasaran dia. Kemudian strategi pemasaran kami ada 4. Pertama sekali, dalam perancangan pengurusan menentukan visi, misi, objektif, rancangan operasi, keperluan kewangan, keperluan sumber manusia bagi mencapai matlamat organisasi. And then
tanda aras adalah satu proses mencari ciri-ciri produk perkhidmatan atau proses yang terbaik berbanding pesaing sebagai satu standard atau piawai untuk meningkatkan prestasi organisasi. Dan sesebuah organisasi sentiasa menghadapi suasana persekitaran tugas dan persekitaran umum yang sentiasa berubah. Melalui perancangan pengurus dapat mengenal pasti peluang dan masalah atau ancaman yang dihadapi oleh perniagaan pada masa sekarang dan masa depan. Dan last sekali adalah dengan membuat perancangan, pengurus dapat membentuk atau mewujudkan satu sistem kawalan supaya penyelewangan atau kesilapan dapat dielakkan. Dan aktiviti perniagaan melalui perniagaan dalam talian dapat memberikan banyak manfaat kepada pengguna. And then internet akan sentiasa berada dalam lingkungan kehidupan manusia selama 24 jam sehari. So perniagaan dalam talian juga tidak membataskan perkara-perkara seperti budaya, bahasa, negara, sepadan, jarak dan masa. Dalam penggunaan internet, kaedah atau pendekatan pemasaran dan jualan juga adalah berbeza. Selain memerlukan kemahiran untuk mempromosikan barangan dalam talian, kita juga memerlukan beberapa aspek sokongan untuk berjaya dengan lebih cepat dan berkesan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ramin bin Abdul Aziz, nombor matrik 13 DKA 19F1076. Saya akan memberitakan mengenai bisnes produk ini daripada halaman 12 hingga halaman 16. Halaman 12 ini tentang strategi pemasaran, iaitu dalam perancangan pengurusan menentukan visi, misi, objektif, rancangan operasi, keperluan kewangan, keperluan sumber manusia bagi mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, tanda aras adalah satu proses mencari ciri-ciri produk perkhidmatan atau proses yang terbaik berbanding pesaing sebagai satu standard atau piawai untuk meningkatkan prestasi organisasi. Sesebuah organisasi sentiasa menghadapi suasana persekitaran tugas dan persekitaran umum yang sentiasa berubah. Melalui perancangan, pengurus dapat mengenal pasti peluang dan masalah atau ancaman yang dihadapi oleh perniagaan pada masa sekarang dan masa depan. Seterusnya, dengan membuat perancangan, pengurus dapat membentuk dan mewujudkan satu sistem kawalan supaya perniagaan kesilapan dapat dielakkan. Ini adalah salah satu strategi pemasaran. Yang kedua ialah aktiviti perniagaan. Melalui perniagaan dalam talian dapat memberikan banyak manfaat kepada pengguna. Internet akan sentiasa berada dalam lingkungan kehidupan manusia selama 24 jam sehari. Perniagaan dalam talian juga membataskan perkara-perkara seperti budaya, bangsa, negara, sempadan, jarak dan masa. Dalam penggunaan internet, kaedah atau pendekatan pemasaran dan jualan juga adalah berbeza. Selain memerlukan kemahiran untuk mempromosikan barangan dalam talian, kita juga memerlukan beberapa aspek sokongan untuk berjaya dengan lebih cepat dan berkesan. Iaitu kerana masyarakat zaman sekarang hanya menggunakan hanya di hujung jari untuk membeli barangan apa-apa. Sebab itu kami menjual dalam talian. Seterusnya, sasaran pasaran. Malaysia adalah antara negara yang mempunyai kadar pemakanan coklat yang tertinggi di Asia Tenggara kerana produk kami ialah menjual cookies leleh. Laporan juga menyatakan bahawa pemakanan coklat di sini rata-rata 500 gram per kapita. Hal ini lebih tinggi daripada kadar yang ditemui di India, iaitu 80 hingga 100 gram sahaja. Memandangkan Malaysia merupakan pengguna mempunyai kebiasaan untuk belanja secara berlebihan untuk makanan, tidak heranlah jikalau perkara ini mendorong syarikat-syarikat seperti Benetton, Cadbury dan Kraft Foods untuk terus melabur dengan produk yang lebih inovatif. Sasaran pasaran ini menunjukkan rakyat Malaysia sangat gemar akan coklat. Kadar perbelanjaan untuk makanan ringan seperti coklat mencapai anggaran sebanyak 5.2% daripada pendapat bulanan. Ini dikategorikan sebagai banyak juga.
Menurut tinjauan yang dilakukan penduduk Malaysia lebih suka kepada coklat yang pahit atau lebih dikenal sebagai dark chocolate. Coklat jenis ini lebih mahal jika dibandingkan dengan harga coklat lain seperti white chocolate. Juga coklat jenis ini lebih berkhasiat kerana dapat membantu melawan sel-sel kanser dalam tubuh badan. Perkara ini mungkin dapat menjelaskan mengapa kadar pembelanjaan terhadap coklat agak tinggi di Malaysia jika dibandingkan dengan negara serantau yang lain. Kami kaedah promosikan produk kami. Kami promosikan produk kami melalui media sosial. Media sosial ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Foursquare, YouTube dan sebagainya adalah mempromosikan perniagaan yang popular dan mudah kerana boleh dilakukan di rumah atau di mana-mana sahaja. Ini memudahkan keadaan untuk mempromosikan iklan produk saya. Penggunaan produk dengan menghantar gambar produk perniagaan serta kebaikan produk perniagaan untuk meyakinkan rakan laman sosial dengan menyertakan website. Kami akan share website, blog atau nombor telefon perniagaan kami kepada para teman saya. Kaedah promosi melalui Malaysia mempunyai banyak kebaikan. Membina baru kenalan atau baik dan ikhlas sambil tekan peluang perniagaan. Hal ini melalui perniagaan melalui media sosial ini dapat mengeratkan silaturahmi antara rakyat Malaysia. Lepas tu hubungan perniagaan dengan perniagaan jenis lain seperti contoh kawan saya menjual produk kosmetik. Hal itu kami dapat membuat pertukaran peluang perniagaan dengan mempromosikan. Saya akan mempromosikan barang mereka dan mereka akan mempromosikan barang saya. Begitulah. Seterusnya, share pasaran. Cookies Leleh ini mempunyai 4 pesaing utama yang menjalankan perniagaan yang sama. Pecahan share pasaran mengikut pesaing adalah seperti berikut. Nama pesaing coklat, share pasarannya 25%, anggaran jualan sebulan RM3,500. Pesaing nombor 2 ialah Monster Cookies, share pasaran 40%, anggaran jualan sebulan ialah RM5,000. Iaitu RM5,000 lah paling tinggi setakat ini. Pesaing yang ketiga ialah Cream Bites Cookies. Share pasarannya ialah 5%, anggaran jualan sebulannya ialah RM2,000. Taikis, share pasarannya 10%, anggaran sebulannya hanya RM1,000. Jumlah semua pesaing dan share pasaran ialah 9%, dan jumlah semua anggaran jualan sebulan ialah RM11,500. Cookies Leleh adalah produk yang baru dan sebagai pemula untuk berniaga, produk perlu mempunyai share pasaran. Oleh itu, Cookies Leleh perlu bersama dengan produk yang lain menunjukkan berapa peritus share yang perlu diberikan. Pengurusan kewangan telah menetapkan sebanyak 5% digunakan untuk produk Cookies Leleh. Pecahan share pasaran yang baru adalah berikut. Itu nama coklat yang tadi saya baca, share pasaran 20%, anggaran jualan RM3,000. Monster Cookies 30%, RM4,000, anggaran jualan sebulan. Cream Bites Cookies 15%, RM2,000. Taikis 10%, RM1,000, anggaran jualan. Dan Cookies Leleh iaitu saya punya 15%, anggaran jualan RM2,000. Jumlah keseluruhannya share pasaran 9% dan anggaran jualan sebulan RM12,000. Kami juga mempunyai rancangan promosi, satu proses yang melibatkan perancangan pengorganisasian, kepimpinan dan penggawalan terhadap aktiviti yang berkaitan proses input, iaitu sumber bahan mentah buruh mesin kepada output barangan atau perkhidmatan yang lebih bernilai yang boleh memuaskan kehendak dan pengguna. Berikut merupakan carta ahli produk Cookies Leleh. Pendaftaran sebagai ejen, iaitu kami sebagai pemula. HQ, iaitu bos kepada kami. HQ akan memberi produk kepada ejen, iaitu ejen tu kami memberi produk kepada ejen. Ejen promosikan produk, kami akan mempromosikan produk.
menerima tempahan daripada pelanggan. Selepas kami fungsikan, kami akan mendapat banyak tempahan daripada pelanggan. Menggunakan produk safe perkhidmatan safe pick-up, COD dan penghapusan, iaitu para pelanggan terdiri daripada lain-lain negeri dan tempat. Seterusnya, pelanggan menerima produk yang ditempah. Selain itu, pelanggan memberi maklum balas tentang produk tersebut, iaitu sebagai feedback lah selepas merasakan produk cookies dari saya ini. Lepas itu tamat. Seterusnya, keperluan bahan mentah. Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperlukan. Senarai ini perlu dilengkapkan dengan harga belian. Jumlah stok simpanan boleh dinyatakan sebagai sebahagian daripada pembelian bulanan atau sebagai sebahagian daripada jumlah belian setahun. Jenis bahan: sudu plastik, kuantiti digunakan 60 unit, stok simpanan 3 banda, harga seunit RM4. Jenis bahan bekas, itu meletakkan produk cookies kami itu. Kuantiti digunakan 60 unit, stok simpanan 3 banda, harga seunit RM1.20. Plastik bungkusan 60 unit, stok simpanan 3 banda, harga seunit RM3.50. Jumlah semua harga seunit ialah harga semua jenis bahan ialah RM8.70. Senarai mesin dan peralatan tidak ada sebab kami tidak menggunakan mesin. Kami hanya sebagai ejen sahaja. Senarai peralatan tambahan pengubasan yang diperlukan kami tidak ada juga kerana kami ialah ejen. Yang ini daripada HQ. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Iskandar bin Imran. Saya memegang nombor kad metrik 13 DKA 19F1086. So hari ini saya akan sambung presentation untuk business report. So saya akan sambung daripada kawan saya. So bahagian saya ni ialah susun atau ruang operasi. So saya letak dalam report business online tu ruang bilik untuk kami business cookies. So kami ada letak bilik air, store, dapur, ruang solat. So ada pejabat pengurus untuk meeting ke apa ke. So kita ada buat pejabat. So kita ada ruang bacaan, kawasan pameran produk-produk. So bila customer masuk, kita orang punya office, dia orang boleh nampak cookies berbanyak pelbagai jenis cookies. So dia orang boleh tengok-tengok dulu, dia ada tester, dia orang boleh rasa dulu. So kita orang ada kaunter perkhidmatan pelanggan. So apa-apa maklumat yang mereka tak tahu, harga ke apa ke, nak jadi agent ke, nak jadi dropship ke, dia orang boleh refer kepada kaunter. So next, lokasi operasi. So kami ada lokasi, iaitu nak senang lah map, macam kita orang ada letak location macam nak pergi ke office, location untuk pergi ke office kami. So memudahkan customer yang dari jauh ke untuk pergi ke, yang tak pernah pergi ke tempat kami. So kami ada lokasi untuk customer pergi cari kita orang punya cookies. So next ialah jadual pelaksanaan projek. So kami ada jadual pelaksanaan projek ni. Kita orang report business ni, kita orang kena refer jadual. So untuk step by step kita orang nak siapkan projek business online. So kita orang kena refer jadual pelaksanaan. So ada banyak step untuk ke penilaian akhir. So kami refer kepada jadual untuk siapkan projek report business online. So next, penutup.
Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, Cookies Leleh amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceburi ini akan memberikan pulangan yang lumayan. So kita orang dengan produk cookies ni kita orang yakin untuk pergi lebih jauh. So kita orang dekat produk cookies ni baru lagi, so kita orang kena refer banyak produk. So bila kita orang kekurangan something dalam produk, so kita orang boleh membuat tambahan. So kita orang boleh memperbaiki, menambah baik lagi kita orang punya cookies untuk lebih menjadi tumpuan kepada pengguna. So customer akan lebih attack cookies bila diorang menepati cita rasa diorang. So next, unjuran dan anggaran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas pemilihan agak konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan yang masih di peringkat awal di mana promosi dan pemasaran baru dilancar. So kita orang baru lagi daripada dalam bisnes cookies ni. So dalam tahun pertama tu kita orang agak struggle. So kita orang akan jadi lebih kena banyak lagi belajar, kena banyak lagi ambil ilmu, ambil peluang untuk mengketengahkan lagi produk cookies Leleh. So kita orang kena banyak lagi cari guru-guru yang ajar tentang bisnes ni. So kita orang akan lebih banyak sikit ilmu. So kita orang boleh mengketengahkan cookies. So kajian dan perancangan yang sistematik telah dirangka bagi membolehkan perniagaan ini berjalan dengan lancar. So next, but day by day kita orang dah kaji dan kita orang dah buat perancangan untuk cookies. So tahun akan datang kita orang akan lebih baik, menambah baik lagi produk cookies. So kita orang akan lebih dapat capai sasaran lah. Kita orang akan target satu something, means bulan ni target sale tinggi sikit daripada bulan yang lepas. So kita orang ada target yang perancangan masa depan lah, perancangan masa depan. So semua perancangan masa depan akan lebih menaik. Kalau dalam data tu dia akan lebih menaik sikit. Oleh itu, Cookies Leleh amat optimis dengan perniagaan ini dan yakin ia berdaya maju dan mampu berkembang di masa hadapan. So kita orang ada target untuk nanti one day akan ada satu tahap kita orang ada kilang sendiri. Kita orang akan menjadi produk ni macam akan lebih orang kenal. So orang tahu produk cookies ke, bila orang cakap cookies, kenal Cookies Leleh ni macam mana, rasa dia macam mana. So lebih kita orang nak capai target tu, kita orang akan step by step dululah. Kita orang akan rangka dulu plan-plan yang kita orang akan buat. So nak berjaya kena dari bawah dulu. So tak boleh nak terus naik ke atas. Okay. Oleh itu, pemilik amat berharap pembayaran ini mendapat pertimbangan yang semuanya daripada pihak MARA. Okay. So kita orang akan membuat permohonan untuk permohonan pada pihak MARA. So kita orang akan, maybe kita orang ada kedai sendiri or franchise banyak sikit franchise kan, boleh buka lain negeri. So yang jauh-jauh tak payah postage, boleh COD, lebih kurang macam tu lah plan. Dengan itu, melalui pembiayaan ini, perniagaan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mampu berkembang dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi negara. So maybe one day kita orang akan capai target untuk sumbang kepada ekonomi negara. Itu sahaja penutup kami. So next, dokumen sokongan kita orang ada letak wall Instagram. So mana-mana customer yang nak order dengan kita orang, so time-time PKP ni memang orang akan attack
firstly memang orang akan attack makanan. So dia orang susah nak keluar PKP ni kan, PKPD. So orang susah nak cari makanan. So dia orang akan cari makanan yang boleh post atau COD. So dekat Instagram, so sekarang tahun 2020, orang akan banyak main Instagram, main Facebook, main media sosial lah, kira media sosial untuk cari makanan ringan, makanan yang diorang craving. Biasa coklat memang akan orang craving lah. So kita orang sebenarnya homemade cookies. So untuk wall IG tulis saja cookies.jb. Kita orang ada COD area Johor, area Selangor, area Kelantan. Kalau nak postage pun, kalau dah mengidam sangat boleh postage. Kita hari-hari ada postage. So dekat wall tu bolehlah tengok jenis-jenis cookies, saiz dia macam mana, harga macam mana, rasa macam mana. Rasa tak boleh lah, rasa tak boleh tahu. Rasa kena beli dulu baru tahu. Okay, next kita orang letak Facebook. Kita orang pun ada Facebook kita orang pun baru buat. So bila customer tengok pun maybe belum nak percayakan mereka lagi. So kita orang kena cari lagi ramai customer untuk menjadi trusted seller. So Facebook ni bukan tak ada orang main, tapi maybe yang main Facebook bawah 2000, orang-orang yang lahir bawah 2000. So kita orang memang akan buat IG dulu. So biasa IG ni memang ramai lah, 2000 atas 2000 semua main lah IG. So Facebook ni kita orang kurangkan dulu sebab Facebook susah sikit. Tapi mula-mula memang susah, tapi kita orang slow lah, step by step lah. So next lampiran. Kita orang ada letak gambar-gambar cookies. Kalau tengok gambar ni pun dah terliur lah tengok. Coklat nampak berlimpah-limpah, tak kedekut punya coklat. Kita orang pakai coklat barrels. So nampak, kalau tengok kat sini pun dah terliur. So kena beli lah, kena try. Kita orang dah letak saiz cookies, ada kecil ada besar. Dalam cookies ni nampak banyak, memang tak kedekut lah. Kita orang akan bagi 100% committed kepada customer. Kita orang akan bagi customer tu dah beli, nanti nak beli lagi. Okay, itu saja saya rasa. Okay, habis dah report saya, presentasi saya. So terima kasih, and Assalamualaikum. Terima kasih.